Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertamanya alhamdulillah, syukuran kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi peluang dan ruang oleh Allah untuk berada di dalam bulan Ramadan, di dalam fasa yang kedua yang Nabi SAW menyebut kepada kita wa awsatuhu maghfirah, iaitulah fasa yang kedua ini fasa keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita juga dapat bersama-sama di dalam kuliah ataupun tazkirah pada petang ini yang insya-Allah saya akan bawakan tajuk keberkatan yang diburu. Yang mana kita tahu keberkatan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang kita nampak dia biasa tetapi sebenarnya ia luar biasa. Ya? Dan kita tengok keberkatan ini adalah aziyadatu fil khairi. Bertambahnya kebaikan pada sesuatu perkara. Dan bila kita sebut buat berkat, sebagai contoh, kita nak berkat pada segi ilmu. Walaupun sedikit ilmu kita tetapi kita dapat amalkan. Kita ingat ilmu yang kita pelajari insya-Allah. Kemungkinan itu tanda keberkatan pada ilmu kita. Begitu juga sebagai contohnya, keberkatan pada harta kita. Sedikit tapi tidak pernah putus, tidak pernah rasa tidak cukup. Dan kalau kita tengok antara lainnya, keberkatan pada rumah kita mungkin, ya, rumah kita kecil, anaknya ramai, tetapi kita tidak pernah merasa kesempitan. Rasa lapang sahaja. Ya. Begitu juga keberkatan pada segi umur kita, umurnya pendek, kehidupannya tidak panjang, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala meninggal ketika berusia 45 tahun, tetapi terlalu banyak kitab-kitab yang ditulis oleh beliau. Begitu juga sebagai contoh Khalifah Umar Abdul Aziz, ya, riwayat hidupnya tidak panjang juga, tetapi pemerintahan beliau sangat hebat sehinggakan ketika beliau memerintah tidak ada rakyat yang layak untuk menerima zakat. Dan begitu juga sebagai contohnya dalam makanan kita, walaupun sedikit, tetapi makanan yang berkat itu sikit cukup untuk ramai orang. Ya? Antara contoh-contoh yang kita boleh lihat secara umum. Ya? Bila kita sebut berkat, bagaimana kita nak mendapat keberkatan tersebut? InsyaAllah saya akan kongsikan beberapa perkara yang kita boleh amalkan insyaAllah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita nak mencari keberkatan di dalam hidup kita. Dengan caranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana takwa ini merupakan kunci pembuka berkat bagi memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya penduduk sesebuah kampung, sesebuah negara, sesebuah negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertakwa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu keberkatan bagi mereka. Keberkatan di langit, keberkatan di bumi. Dan begitu juga kalau kita tengok, dengan takwa ini ia menjadi jalan keluar bagi sesuatu masalah. Bagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya bagi setiap masalah yang dihadapi. Dan kita tengok juga kehebatan takwa ini untuk meraih keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang
bertakwa akan dipermudahkan urusannya melalui suratul Talaq ayat yang keempat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mempermudahkan segala urusannya. Dan yang hebat juga kita lihat bagaimana dengan takwa ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kedudukan yang paling mulia di sisinya melalui surah Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu adalah orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita memburu keberkatan di dalam kehidupan kita, marilah sama-sama kita menanam sifat takwa yang sangat penting untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam khutbah Jumaat juga ada rukun khutbah Jumaat itu sendiri. Salah satu daripada rukunnya, Tok Khatib kena berpesan atau mengajak orang yang berada di dalam masjid tadi untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tengok juga melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semua untuk berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Semoga dengan ibadah puasa tadi dapat melahirkan atau menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa. Jadi tidak syak lagi lah. Dengan takwa ini insya-Allah kita akan dapat meraih keberkatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya ingin kongsikan untuk meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita cuba ikhlas. Kerana ikhlas ini insya-Allah akan melahirkan berkat di dalam amalan kita atau berkat pada amalan kita. Bagaimana ikhlas ini? Disebut sebagai ibtigha'a mardatillah. Iaitulah kita memburu, kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bukan kita menjadi golongan yang disebut sebagai inna qauman abadullaha raghbatan fatilka ibadatut tujjar. Inna qauman abadullaha raghbatan fatilka ibadatut tujjar. Ya? Bahawa apabila sesuatu kaum itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, raghbah. Raghbah ini maknanya mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu ganjaran. Ya? Bila dia buat kerana sesuatu, maka dia dikira sebagai fatilka ibadatut tujjar. Dikira sebagai ibadah peniaga. Ya? Orang peniaga ni, kita tengok orang bisnes ni dia nak untung saja. Ya? Begitu juga ibadatut tujjar ini, dia nak pahala saja. Nak buat amalan nakkan balasan. Dia nak sesuatu ganjaran. Ya? Wa inna qauman abadullaha rahbatan fatilka ibadatul abid. Bagaimana apabila sesuatu kaum itu ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala rahbah, kerana takutkan Allah, maka itu disebut sebagai ibadatul abid. Ya? Takut dosa, takut masuk neraka, takut Allah, ya? Maka ia dikira sebagai ibadatul abid. Dan yang ketiga, wa inna qauman abadullaha syukran fatilka ibadatul ahrar. Apabila sesuatu kaum itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala syukra, hal keadaan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu dikira sebagai ibadatul ahrar, ibadat orang yang mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda perhambaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kerana Allah
bukan kerana syurga, bukan kerana pahala, bukan kerana apa-apa ganjaran, tetapi kerana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku menciptakan di kalangan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa ikhlasnya di dalam melakukan ibadah amalan, sehingga kan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah sehingga bengkok kaki. Nah, kita kebanyakan kita tidak salat sebab kaki bengkok, tetapi Nabi salat sehingga bengkok kaki. Dan ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa kamu semayang sampai bengkok kaki? Sehingga apa dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Tidak bolehkah, ataupun sudah tentulah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Bagaimana kita tengok hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang maksum, seorang yang maksum, ya, terpelihara dari melakukan dosa, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersungguh-sungguh sehingga kan bengkok kaki, ya. InsyaAllah kita sama-sama untuk memohon atau memburu keberkatan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bila kita sebut bab keberkatan ini, kita nak berkat juga pada harta kita, ya. Iaitulah dengan cara kita menginfak fi sabilillah. Di dalam kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, bagaimana disebutkan bahawa as-sakhyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar, walijahilin sahyin ahabba ila Allah azza wa jalla min alimin bakhilin, atau kama qala. Hadis ini daripada Abu Hurairah. Bagaimana kita tengok disebutkan bahawa seorang yang dermawan atau seorang yang pemurah, yang murah hati, as-sakhyu, ya, qaribun minallah, sangat hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, qaribun minal jannah, bahkan ia sangat hampir dengan syurga Allah, qaribun minan nas, dia juga sangat hampir di hati manusia, ya, ba'idun minan nar, tetapi sayangnya, ya, tetapi begitu juga alhamdulillah dia jauh daripada api neraka Allah, ya. Dan kita tengok bagaimana seterusnya dikatakan bahawa wal bakhilu, orang yang sangat bakhil, dia kikir, ya, ba'idun minallah, sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ba'idun minal jannah, sangat jauh dari syurga Allah, ba'idun minan nas, bahkan juga jauh dari manusia, jauh dari hati manusia, ya, qaribun minan nar, dan dia sangat hampir dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang jahil yang dermawan itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang alim yang bakhil. Bagaimana kita tengok ilmunya banyak, dia tahu kelebihan infak, dia tahu kelebihan dia menginfakkan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadis Nabi, tetapi dia menggenggam erat, dia menggenggam rapat harta dia. Maka orang yang jahil tetapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang alim tetapi kedekut tadi, ya. Kita tengok juga bagaimana kehebatannya kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 261.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamathali habbah, seumpama satu biji benih. Ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada tiap-tiap satu cabang ada 100 biji benih seumpama yang ditanam tadi. Maka 7 kali 100 ada 700. Perumpamaannya, bagaimana apabila kita menginfakkan dengan RM1 seolah-olah kalau perkiraan mata wang dunia, ya, RM1 seolah-olah Allah balas ganjarannya dengan 700. Bahkan disebut lagi di dalam ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menggandakan bagi sesiapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Ya, marilah sama-sama kita mengamalkan infak fisabilillah, berebut-rebut lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini, yang mana di dalam bulan Ramadan ini Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang panjang, yang saya ambil petikannya, hadis yang diriwayatkan oleh Khuzaimah dan Baihaqi. Di antara petikan hadis ini, faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan sunat, perkara sunat, ya, ibadah sunat di bulan Ramadan, maka dia akan mendapat ganjaran pahala seperti melakukan ibadah wajib pada bulan-bulan selain dari bulan Ramadan. Kehebatan bulan Ramadan yang kita boleh rebut, insya-Allah. Begitu juga saya ingin kongsikan bersama bagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsika talafa. Tidaklah berlalu satu hari pun oleh seseorang hamba itu melainkan turun 2 orang malaikat. Ya, maknanya setiap hari yang kita lalui akan ada 2 orang malaikat yang turun, yang mana salah seorang dari malaikat itu menyebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang doa. Ya, malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak engkar dengan segala perintah Allah. Sudah tentulah doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang didoakan oleh malaikat ini? Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, kurniakanlah, bagilah kepada orang yang infak ini khalafa, ganti balik bagi apa yang dia infak. Wa yaqulul akhar, dan berkata satu lagi malaikat, Allahumma a'ti mumsika, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, bagilah, kurniakanlah, bagilah kepada orang yang mumsik ini, orang yang kikir, orang yang kedekut ini, talafa, rugi bagi harta dia tadi, yang sepatutnya tabur masjid lalu depan dia, kalau dia tak pejam mata tadi, dia bubuh tadi, mungkin dia akan diganjari, dia akan diganti dengan yang lain. Tapi dia buat pejam mata sebagai contohnya, ya, duit yang dia patutnya dia boleh infakkan tadi, dia tak mau infak, maka mungkin duit tu tak, dah Allah tentukan bukan rezeki dia. Bila dia keluar lagi, duit tu hilang. Mungkin dia beli sesuatu tapi dia tak boleh manfaatkan benda yang dia beli tadi. Dan bermacam-macam cara lagi lah Allah Subhanahu wa taala akan merugikan orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang tidak mahu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu di antara 3 perkara yang kita boleh amalkan di dalam kehidupan kita untuk memburu keberkatan di dalam kehidupan, untuk memburu keberkatan di dalam pekerjaan ataupun amalan kita, dan yang ketiga saya sebutkan tadi untuk memburu keberkatan di dalam harta kita insya-Allah. Dan di kesempatan yang ada ini saya ingin berkongsi dengan penonton yang ada, sama ada yang bersiaran secara online ataupun yang mendengar rakaman, insya-Allah saya ingin membuka ruang dan peluang, memberi peluang di bulan Ramadan ini kepada penonton semua untuk menginfak kepada Sekolah Menengah Islam Darul Ulum, yang mana Sekolah Menengah Islam Darul Ulum ini ringkasannya SMIDU telah ditubuhkan pada tahun 1990 oleh almarhum Datuk Fadil Muhammad Nuh, yang mana Sekolah Menengah Islam Darul Ulum ini berada di bawah Muassasah Darul Ulum, terletak di kilometer 23 Jalan Kuala Nerang. Di sekolah kita ini kita sediakan pembelajaran diniyah dan juga pembelajaran akademik, yang mana ada peperiksaan SPM dan peperiksaan STAM. Dan sekarang Sekolah Menengah Islam Darul Ulum dalam usaha untuk membina sebuah asrama putera yang baru, kerana asrama yang sedia ada sudah terlalu uzur, yang mana kos yang diperlukan adalah sebanyak 1.8 juta. Jadi saya mewakili pihak Sekolah Menengah Islam Darul Ulum membuka peluang dan ruang kepada penonton sekalian untuk merebut, sementara kita masih berada di dalam bulan Ramadan ini insya-Allah, kita merebut peluang sama ada zakat ataupun infak fisabilillah untuk membantu mempercepatkan proses pembinaan asrama putera ini. Dan insya-Allah perempuan, tuan-tuan boleh menggunakan nombor akaun sekolah seperti yang tertera di halaman TV ini. Sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.